Berapa langkah dilaksanakan agensi berkaitan dalam menghadapi cuaca panas ketika ini? Antara yang dilakukan, aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan. Usai itu, antara paparan lintas langsung dari Pulau Pinang petang ini bersama rakan penyampai Zatul Ikmah Muhammad Nur. Silakan, Zatul. Ya, terima kasih. Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika negara kini sedang dilanda fenomena El Nino. Pengarahnya Nur Azizi Adinan berkata, pemantauan dipertingkat dengan rondaan kerap dilaksana bagi mengekang aktiviti pembakaran terbuka. Orang ramai adalah dia nasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka kerana pegawai kami sentiasa berada di mana-mana. Kita membuat rondaan dan sekiranya kita mendapati ada yang melakukan pembakaran terbuka, maka boleh dikenakan kompaun sehingga RM2,000 dan sekiranya disabit kesalahan di mahkamah boleh didenda sehingga RM500,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya lah. 333 aduan berhubung pembakaran terbuka diterima sejak awal tahun sehingga April. 229 daripadanya membabitkan aduan pencemaran udara. Nur Azizi mengingatkan aktiviti pembakaran terbuka merupakan kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Beliau ditemui selepas merasmikan program taklimat larangan pembakaran terbuka bersama kaki tangan Wisma Persekutuan Seberang Perai Utara dan agensi diperwakilkan kuasa sempena Hari Alam Sekitar Sedunia di Wisma Persekutuan Kepala Batas. Warga Pulau Pinang disaran mengamalkan gaya hidup sihat dengan terlibat aktiviti sukan. Jika tidak tahu hendak bermula di mana, mereka ada pilihan untuk menyertai mana-mana kelab sukan. Mengukir sejarahnya tersendiri. Antara persatuan yang aktif, Kelab Sukan Stay Fit Sunnah Pulau Pinang. Pelbagai aktiviti direncana kelab terbabit sepanjang tahun. Antaranya berbasikal, pendakian bukit, kelas larian dan bermacam-macam lagi aktiviti sukan yang memfokuskan kepada aspek kecergasan. Pengasasnya Ahmad Faisal Muhammad Lazim berkata, orang ramai boleh menjadikan kelab ini sebagai rujukan dalam mencapai satu kehidupan bersukan yang sihat dan cergas. Ia turut terbuka kepada semua golongan tanpa mengira latar belakang. Ini soalan yang baik sekali. Memang memandangkan nama dia Stay Fit Sunnah Sport Club. So kebanyakan ingat ini hanya orang Islam yang boleh bersama kami. Kami ada pelbagai bangsa dan agama yang join kami. Kita ada Chinese, kita ada Indian beragama Hindu, kita ada Mak Saleh pun ada. Orang-orang luar negara pun join kita. Cycling class kita boleh join, mereka join kita punya hiking boleh join. Kadang-kadang kita buat health talk boleh akan join kita juga. So ini sekali lagi saya tekankan terbuka kepada semua warga Malaysia, bukan Malaysia pun kita ada. Because sini ada expatriate yang kerja di kelang-kelang di Pulau Pinang ni, juga akan join kelas saya. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran kelab tersebut yang disempurnakan Ketua Menteri Chow Kon Yeow. September tahun ini, sekitar 20 ahli kelab akan mendaki Gunung Kinabalu. Perkhidmatan percutian dan hotel mewah di Pulau Pinang tidak lagi hanya tertumpu di kawasan pulau. Sebaliknya, semakin ramai pemain industri melebarkan sayap perniagaan di kawasan seberang perai. Terbaru, Escort Malaysia melancarkan hotel dan apartmen servis Citra Dines Perai Penang. Premis 38 tingkat itu menawarkan 198 bilik penginapan. Pengurus Besar Escort Malaysia, Mondi Mecha berkata, pembukaan premis hotel terbaru di kawasan Juru ini berupaya menjadikan kawasan seberang perai lokasi pelancongan baharu. Citra Dines Perai Penang merupakan hotel bertaraf 4 bintang. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Zatul langsung dari Pulau Pinang. Baik saudara, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menafikan wujud usaha menjatuhkan kerajaan perpaduan di negeri itu. Beliau menegaskan kerajaan yang dibentuk kini merupakan kerajaan yang kuat dan stabil.
Datuk Seri Syarani mengingatkan mana-mana pihak agar tidak mencetuskan persepsi buruk terhadap pihak lain dan berpolitik secara sihat. Gambarkan keadaan negeri yang tidak stabil, digambarkan ada kemungkinan bertukar kerajaan. Tak ada pelabur yang akan datang ke negeri Perak sebab kerajaan yang flip-flop, pertukaran pemimpin yang akan menyebabkan pertukaran polisi. So, dia akan mengundang kebimbangan, kekhawatiran, ketidakyakinan di kalangan pelabur. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena persidangan Dewan Undangan Negeri Perak di bangunan Darul Rizwan Ipoh. Tiada keperluan untuk meminda Pelan Perak Sejahtera 2030 yang dilancarkan Jun tahun lalu. Pelan yang dirangka itu bertepatan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu pembangunan sosioekonomi yang seimbang. 8 keperluan digariskan Malaysia Madani adalah saling melengkapi dengan 5 keperluan di bawah Perak Sejahtera 2030. Antaranya seperti keterjaminan makanan, pemilikan rumah dan peluang pekerjaan yang berkualiti. Sejahtera 2030 yang bersifat dinamik akan sentiasa ditambah baik bagi mengikut keperluan dan senario semasa, sekaligus menyokong segala usaha yang telah dirancangkan di peringkat persekutuan. Jelas beliau Pelan Perak Sejahtera 2030 kini berada pada landasan tepat dengan pertumbuhan pelaburan yang tinggi selain peluang pekerjaan. Antaranya menerusi pelaburan RM32 bilion bagi pembangunan lembah teknologi tinggi otomotif di Tanjung Malim dan pembinaan kilang baru di Silver Valley Technology Park di Cemor.